kita akan bersama untuk mengikuti segmen bahasa dan kesusastraan, iaitu cerita lisan murid, representasi kepahlawanan etnik. Macam mesti exercise ni. Jadi kita ada tetamu, kita akan wawancara temu bual secara virtual, iaitu Yang Mulia Khairunisa Radiah binti Haji Bini. Beliau merupakan sarjana bagi kesusastraan Melayu. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, sihat-sihat. Jadi amat menarik sekali segmen bahasa kali ini, memfokuskan mengenai representasi kepahlawan etnik tetapi melalui cerita lisan, iaitu sumber primary daripada primary mungkin juga secondary daripada etnik-etnik kebudayaan masyarakat di negara kita ni di Brunei Darussalam. Mungkin dapat dijelaskan sedikit mengenai mukadimah bagi topik yang akan diperbincangkan pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih tuan dan puan pengacara. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi pertama sekali terima kasih kepada pihak RTP atas peluang yang diberikan ini walaupun hanya secara virtual tetapi masih membolehkan saya untuk berkongsi ilmu pada pagi ini. Jadi semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada yang menonton. Jadi berbalik kepada tajuk pembicaraan saya iaitu cerita lisan murid, representasi kepahlawanan etnik. Jadi lebih mudah jika saya terangkan terlebih dahulu tentang cerita lisan ini. Jadi cerita lisan ini pada umumnya merupakan cerita yang diturunkan daripada nenek moyang kita ni sehingga kepada generasi sekarang. Jadi penyampaian atau penceritaannya dilakukan secara lisan atau diucapkan dengan kata-kata sahaja. Jadi cerita lisan ini ada disampaikan secara bertulis ataupun bercetak kerana ia telah wujud jauh sebelum adanya alat tulis, alat cetak, lebih-lebih lagi alat moden seperti telefon bimbit, komputer dan sebagainya. Jadi cerita lisan ini lebih dikenali di Brunei sebagai cerita orang dulu-dulu ni katanya atau orang tua-tua dulu. Atau dalam kalangan keluarga selalu disebut-sebut sebagai cerita ninimu. Macam kalau perlindungan bercerita kadang-kadang cerita ninimu dulu ni. Itu yang dikatakan sebagai cerita lisan. Jadi cerita lisan ini juga dianggap sebagai dokumen budaya yang menyimpan perihal atau maklumat tentang sesebuah masyarakat yang memilikinya. Kemudian kita ni beralih kepada representasi. Apa sebenarnya yang saya maksudkan dengan representasiannya. Jadi pagi pembicaraan ini, representasi yang saya utarakan bermaksud gambaran atau cerminan tentang sesuatu. Ini bersesuaian dengan sastra yang merupakan cerminan kepada masyarakat yang memilikinya. Jadi cerminan itu merangkumi keseluruhan daripada masyarakat tersebut, sama ada dari segi kehidupan, adat, budaya atau yang berkaitan dengannya. Manakala kepahlawanan yang saya maksudkan ialah sifat kegagahan dan keberanian etnik tersebut dan dalam hal ini saya hanya memfokuskan kepada Wak Murud. Jadi secara ringkasnya apa yang ingin saya bicarakan ini adalah tentang cerita lisan Murud yang berfungsi sebagai dokumen budaya yang akan memperlihatkan kepahlawanan Wak Murud secara meluas. Itu dia yang dapat kita dengarkan antara penjelasan. Jadi di sini apakah yang menjadi titik tolak bagi perbincangan yang dibicarakan pada hari ini dengan topik yang kita bawakan hari ini, Puan? Okey, baiklah, terima kasih. Jadi Wak Murud di Brunei ini ada kaitannya dengan suku kaum Lun Bawang. Suku kaum Lun Bawang ini berasal dan tinggal di kawasan pedalaman tanah tinggi Borneo, iaitu Kalimantan Timur, Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Jadi dari sini Tani dapat melihat bahawa Wak Murud itu indah hanya ada di Brunei tetapi ada di tempat-tempat yang lain juga. Jadi di Sabah Lun Bawang ini dikenali dengan Lun Daya. Iaitu yang bermaksud orang pedalaman, iaitu sekelompok masyarakat yang mendiami kawasan hulu sungai. Jadi kalau di Sarawak mereka tidak digelar sebagai Murud tetapi mereka dipanggil sebagai etnik etnik Lun Bawang yang banyak tertumpu di bahagian Limbang
seperti di Terusan, Paklalan, Long Semaduh dan Long Uping yang terletak di daerah lawas. Ya. Jadi kalau di Brunei, Lun Bawang dikenali sebagai murut yang Ya. ramai bermastautin di daerah Timur Tengah. Jadi kesimpulannya, puak murut di Brunei ini dipercayai berasal dari suku kaum Lun Bawang yang dikatakan telah berhijrah ke Sabah, Sarawak dan Brunei sekitar abad ke-17 dan ke-18. Tapi kebanyakan daripada mereka masih berada di Kalimantan. Jadi berdasarkan ringkasan latar belakang orang Mauritania tadi, ada satu kenyataan yang menarik perhatian saya untuk meneliti dan membincangkan dengan menghubung kaitkan dengan puak murid di Brunei. Ya. Di kenyataan yang saya perolehi tersebut lebih kurang begini. Lun Bawang pada masa dahulu merupakan masyarakat yang dikenali sebagai pahlawan yang berani, penyerang dan pemburu kepala, headhunters yang digeruni. Memandangkan masyarakat ini tinggal di kawasan pedalaman di tanah tinggi, ini telah memudahkan mereka untuk menyerang musuh di kawasan tanah rendah kerana bentuk fizikal di kawasan pergunungan telah melatih stamina dan ketangkasan masyarakat Lun Bawang dalam menawan musuh di persekitaran dataran. Ya. Jadi apabila dilihat kembali kepada sejarah penghijrahan, kemudian kepada penyataan puak murut ini, timbul satu persoalan, iaitu adakah penyataan tentang kepahlawanan puak murut ini juga menyangkut dan merangkumi puak murut yang ada di Brunei? Adakah mereka juga mempunyai sifat kepahlawanan seperti yang dinyatakan? Jadi berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian saya cuba melihat dari sudut atau ruang lingkup cerita lisan puak murid di Brunei. Jadi cerita lisan dijadikan bahan atau data penelitian untuk menjawab persoalan bahawa puak murid di Brunei yang dipercayai mempunyai pertalian dengan Lun Bawang yang dimaksudkan dalam kenyataan tersebut tentunya tergolong sebagai kaum yang memiliki kepahlawanan yang berani, taat dan setia dan penyerang yang digeruni itu. Jadi cerita lisan yang saya maksudkan ini tentunya merujuk kepada cerita legenda, iaitu cerita yang menceritakan tentang orang-orang kebilangan ataupun hero lah. Cerita-cerita tersebut masing-masing dengan pembawaan kisah tentang keluarbiasaan seorang wira sekaligus menepati kenyataan yang menyebutkan suku kaum Lun Bawang ini digeruni tentang kepahlawanannya. Jadi dalam hal ini penelitian memperluaskan makna kenyataan tersebut dengan mengambil kira unsur-unsur kepahlawanan, umpamanya taat setianya, keberaniannya, kehandalannya, keilmuannya dan sebagainya mengikut dapatan dari cerita-cerita yang akan dibincangkan. Jadi ternyata di kalangan puak murid di Brunei ini terdapat sejumlah cerita legenda yang menceritakan tentang kehebatan pahlawan murid di Brunei. Tapi tidak semualah yang akan disentuh dalam pembicaraan, hanya sebahagian daripadanya. Jadi cerita pertama ada seorang pahlawan murid yang digelar sebagai Maharaja Angia. Beliau ini merupakan antara pahlawan yang sering menjadi perbualan masyarakatnya. Jadi kekuatan yang dimiliki beliau ini digambarkan dengan kebolehan beliau memikul 60 kilo bedil di sebelah kiri dan 60 kilo lagi di sebelah kanan. Jadi ini memang kekuatannya lah. Kalau kita ni dah tangkat tu 60 Mesti kilo 60 kilo tu ah. Jadi kepahlawanan 60 kilo. Kepahlawanan beliau ni jadi terlihat dari peristiwa Maharaja Anggi berlawan dengan ketua Ayau yang bernama Lalong. Jadi apabila Lalong ni datang mencabar, Maharaja Anggi terus mendapatkan Lalong tanpa ragu-ragu. Jadi perlawanan mereka ni berlangsung selama setengah hari tanpa ada yang tercedera. Tu kuat sudah tu dua-duanya tu. Walaupun setengah hari berlawan tapi belum ada yang tercedera. Jadi perlawanan mereka ni, dalam perlawanan ni juga mereka berdua sempat berehat untuk makan dulu sebelum menyambung pertarungan tersebut. Jadi selepas itu Lalong sempat mendetak Maharaja Anggi tetapi tetakan tersebut langsung indah melukakan Maharaja Anggi. Jadi sebaliknya Lalong yang kalah di akhir perlawanan. Jadi antara lain ialah pahlawan yang digelar dengan nama Kerengau Betung. Beliau ini juga merupakan antara pahlawan murut yang tidak kurang hebatnya. Dari cerita yang diperolehi, Kerengau Betung ini turun
menghadapi sekumpulan ayau yang datang mengganggu penempatan beliau. Jadi dikatakan pertarungan yang berlaku ni berlangsung tanpa henti selama 2 hari berturut-turut. Kalau tadi ada rehat, ni ada rehat dalam 2 hari itu. Jadi pertarungan tersebut berlangsung sehingga tapak tangan kerengau betong ni haus. Pasal dulu kalau berlawan pakai parang, bukannya ada pistol apa. Jadi perlawanan itu sungguh hebat sehingga tapak tangan beliau ni pun dah lagi ada. Semua tu berbaloi kerana ketungguhan beliau tersebut dapat menewaskan ayau-ayau yang datang mengganggu itu. Okay? Jadi antara cerita lain lagi ialah seorang pahlawan bernama Patoy. Kalau bis kita pernah bis kita realise yang Patoy ini sebenarnya nama kepada sebuah taman rekreasi di Temburung iaitu Bukit Patoy. Jadi nama Bukit Patoy itu diperolehi daripada nama pahlawan Patoy ini. Pahlawan Patoy. Oh, okey. Nama Patoy. Jadi Patoy ini sebenarnya seorang pemuda yang dikatakan sangat gagah dan berani sehingga beliau dijadikan sebagai ketua pada ketika itu. Walaupun muda tetapi beliau menjadi ketua di tempat beliau tinggal tersebut di Bukit itu. Jadi dari sini sudah terlihat kehebatannya kerana mampu menjadi seorang ketua walaupun masih lagi muda. Jadi cerita tentang kehebatannya ni ada satu ketika beliau didatangi oleh ketua ayau jua dan dicabar untuk berlawan. Jadi bagi menjaga maruah dan keselamatan puak murid ketika itu, beliau tanpa ragu-ragu turun menyahut cabaran tersebut. Walaupun ada beberapa halangan, itu orang-orang mereka berkata macam sudah tak berlawanan ni macam itu. Tapi demi menjaga keselamatan puaknya, ia sanggup turun jua seorang diri. Jadi berbekalkan ilmu yang ada serta kehebatan yang dimiliki Patoy dapat mengalahkan ketua ayau tersebut dengan mudahlah. Jadi itu beberapa cerita legenda yang memperlihatkan kepahlawanan yang ada di dalam cerita legenda Puak Murid di Brunei. Alhamdulillah sebenarnya mak menarik juga perlu kita ni ketahui dan sebagainya. Jadi untuk sebenarnya memberikan ianya agar dijadikan satu pengetahuan kita ni agar ia tidak pupus cerita tu macam itu saja. Dan kadang-kadang apabila kita mendengarkan cerita lisan ni walaupun kadang-kadang walaupun dia seperti kedengarannya seperti mitos dan memang pun adalah satu mitos tetapi apa agaknya kalau dapat dirumuskan mungkin dalam seminit saya lagi kita bersama ni apa agaknya kepentingan kita ni untuk mengetahui cerita ni walaupun kita percaya ia mitos mungkin daripada pandangan seorang sarjana apa kepentingannya kepada masyarakat kita ni secara umumnya. Okey, baiklah, terima kasih. Sebenarnya cerita legenda ni lebih kepada cerita, kalau mitos cerita yang lebih berbentuk suci dan dia punya sakralnya kita ni dan wataknya lebih kepada kepercayaan. Okay? Kalau dongeng itu sesuatu jadinya kalau cerita legenda ia sesuatu cerita yang wataknya dipercayai benar-benar hidup pada zamannya tu. Jadi itulah perbezaan mitos dan mitos dan legenda, maafkan saya. Jadi daripada penelitian tersebut juga cerita lisan ini mempunyai kepentingan kerana ia berperanan sebagai sebuah medium untuk mendokumentasikan budaya sesebuah masyarakat atau bangsa. Jadi ini yang disebutkan sebagai cerita lisan atau genre sastra adalah sebuah cerminan sesebuah masyarakat yang mengandungi pelbagai aspek yang hanya tinggal untuk kita terokai atau tani kupas. Jadi oleh itu ia sebagai warisan yang dianggap bersifat fragile adalah wajar kita selamatkan dalam bentuk preservation dan conservation sesuai dengan cerita lisan sebagai warisan tidak ketara atau tidak nampak. Jadi kita ni pun sebagai pemiliknya amat penting untuk mengetahui cerita lisanan ni
untuk tani tahu dari mana asal kita ni dan kerana di dalamnya ada terkandung kita ni punya budaya dan Dan sebagainya. juga mungkin dapat dijadikan sebagai inspirasi, aspirasi kehidupan ketani. Kalau misalnya di zaman dahulu ketani ada wira-wira dan pahlawan. Jadi walaupun sekarang ini indah seperti zaman dulu, tetapi dapat ketani ambil bahawa adanya aspirasi keperwiraan tersebut dapat ketani bawa sampai ke mana-mana. Ya, alhamdulillah. Dengan penjelasan yang dibawakan sebentar tadi, cerita lisan Murud ya, representasi kepahlawanan etnik bersama Yang Mulia Nur Khairun Nisa Radiah binti Haji Bini, Sarjana Kesusasteraan Melayu. Ribuan terima kasih kami ucapkan dengan ilmu yang diberikan pada pagi ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.